Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman yuqarribuna ilaika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yusma'. Allahumma ja'al Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba humumina wa jala ahzanina. Amma ba'. InsyaAllah malam ni kita sambung semula perbahasan kita untuk matan Lum'atul I'tiqad oleh Al-Imam Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Jadi sebelum ni kita dah berhenti pada perbahasan Al-Iman. Kita dah sebut sikit sebanyak tentang perbahasan Al-Iman. Dan perbahasan Al-Iman ni tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, satu perbahasan yang sangat penting. Dia penting satu. Kedua, permasalahan dia sangat bercabang. Sangat banyak permasalahan dan bercabang. Yang ketiga, permasalahan iman ni dia punya implikasi dia besar. Implikasi dia besar. Kebanyakan fenomena yang zaman moden ni, fenomena yang berlaku, kita cakap kegelinciran dalam akidah atau kesesatan ni, semua berlaku sebab dia tak faham betul-betul permasalahan al-iman. Sebagai contoh, kita zaman sekarang kita ada golongan macam Khawarij, Neo Khawarij lah. Macam ISIS kan, Neo Khawarij. ISIS, kenapa ISIS betul-betul jadi? Kenapa ISIS betul-betul muncul? Dia muncul sebab sebenarnya mereka gagal nak faham konsep iman dengan betul. Sebab tu kalau kita tengok ISIS, kadang-kadang ISIS baca kitab yang sama macam kita baca, kan? Dia baca kitab yang sama macam kita baca. Dia baca Quran yang sama dengan kita baca hadis yang sama dengan kita baca. Tapi macam mana ISIS boleh dapat konklusi pelik-pelik? Mengkafirkan orang, wajib kena lawan pemerintah yang kufar ni semua. Sebab ISIS kurang faham bab iman. Kita tak cakap kurang faham, ISIS sangat salah faham bab iman. Jadi kita tengok dari satu sudut, kecelaruan dalam nak faham bab iman ni boleh bawa kepada jadi macam geng ISIS, kan? Dekat hujung pula kita ada, dekat hujung spektrum lah kita cakap, dekat hujung spektrum kita ada golongan macam Murji'ah moden. Geng-geng yang cakap macam tak apa, saya tak pakai tudung tapi hati saya baik, saya ni luaran je nampak macam rockers tapi hati saya beriman. Ni pun sama, geng-geng yang tak apa-apa nak celik dalam isu iman. Jadi kita tengok perbahasan iman ni, memang zaman moden ni tersebar kesalahfahaman tu merata tempat. Tak kisahlah dekat masyarakat ke, dekat orang awam ke, bahkan di kalangan ahli ilmu pun ada yang tak clear. So tak pelik lah kenapa kebanyakan kita cakap inhiraf, kepesongan dalam akidah zaman moden ni berpunca daripada isu al-iman. Kita baca apa yang Imam Ibnu Qudamah kata dekat matan ni, surat 25. Kata beliau rahimahullah, wal imanu qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa aqdun bil janan. Yang ni masyhur, kita dah selalu dengar sejak kecil. Iman itu adalah qaul dengan lisan, cakap dengan lisan kita. Amalun bil arkan, amal dengan kita punya anggota badan. Wa aqdun bil janan, aqd dekat sini akidah, maksudnya i'tiqad dalam hati kita. Cuma ulama sebelum pergi kepada definisi iman dari sudut istilah, ulama bahas iman dari sudut bahasa dululah, kan? Iman dari sudut bahasa dulu. Jadi dalam mengatakan iman ni dari sudut definisi bahasa, dia ada beberapa pendapat. Pendapat pertama, iman dari sudut bahasa adalah at-tasdiq, membenarkan. Membenarkan. Membenarkan ni maksudnya apa? Bila orang beritahu kita satu perkara, kita cakap betul, saya percaya. Itu at-tasdiq. Yang ni pendapat siapa? Kata Al-Imam Al-Azhari. Al-Azhari ni ulama besar bahasa Arab lah. Wafat kurun ke-4, kurun ke-5 macam tu. Kurun ke-5 hijrah macam tu. Al-Azhari
Dia kata ittafaqa ahlul ilm minal lughawiyyin wa ghairihim anna al-imana ma'nahu tasdiq. Ulama bahasa Arab sepakat. Al-Azhari dia nukilkan kesepakatan bahawa ulama bahasa Arab sepakat yang al-iman dari sudut bahasa bermaksud at-tasdiq, membenarkan. Okey. Ini akan jadi isu nanti. Kenapa saya sebut benda ni? Sebab dia akan jadi isu. Pendapat yang kedua adalah pendapat Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibn Taymiyah dari sudut bahasa Arab, dari sudut bahasa, kita tak bahas istilah lagi. Dari sudut bahasa pun dia dah tak setuju dah dengan nukilan ijma' yang dibawa tadi. Ibn Taymiyah kata orang Arab tak pernah kata iman ni hanya membenarkan sahaja. So ini satu kata-kata yang berat lah, sebab bukan berat dari sudut kata-kata tu tak patut. Maksudnya Ibn Taymiyah sekarang nak cuba mencabar ijma' ulama' bahasa Arab, betul tak? Ijma' ulama' bahasa Arab yang dinukilkan Al-Azhari. Tapi Ibn Taymiyah kata sebenarnya nukilan ijma' tu tak tepat. Ibn Taymiyah kata iman ni bukan tasdik saja, tapi dia ada iqrar. Iqrar ni mengakui, and then dia ada at-taslim, dia menyerah dan patuh. Kiranya kalau orang tanya Ibn Taymiyah, iman dari sudut bahasa apa di sisi kau wahai imam? Ibn Taymiyah akan cakap mengakui, menerima dan patuh. Adapun pendapat pertama, dia kata just membenarkan sahaja. Ya, kalau orang tanya apa beza dia ni? Apa beza pendapat pertama dengan pendapat kedua? Kita bagi contoh. Pendapat pertama, kan, kalau orang cakap besok nak hujan, kalau tasdik kita cakap okey, saya percaya awak cakap besok hujan, itu tasdik. Pendapat kedua yang Ibn Taymiyah punya pendapat, yang dia kata tasdik dan juga taslim tu, menyerah dan patuh tu, bila ada sahabat kita cakap besok hujan, kita cakap ya betul hujan. Kemudian kita ada action. Apa action kita? Besok kalau kita jemur baju, kita dah ambil baju yang kita jemur tu sebab kita tahu nak hujan. Kita ada actions di sebalik kita punya kepercayaan dan kita punya pembenaran. Pendapat pertama, dia just kata okey aku percaya besok hujan macam kau cakap. Adakah mesti dia buat action macam dia tarik baju dia yang di tengah sidai tu? Tak mesti. So ini pendapat Ibn Taymiyah ni. Ibn Taymiyah sekarang setakat yang anda cek, beliau je ulama' yang kata macam ni dari sudut bahasa. Jadi susah nak bahas dari sudut bahasa, nak cari orang lain sebelum beliau. Setakat anda tengok semua ulama' bahasa sebelum beliau, Ibn Faris pun memang kata memang macam yang Al-Azhari kata, iaitu semata-mata at-tasdiq. Ibn Taymiyah ada beberapa hujah. Antaranya Ibn Taymiyah kata, yang ni saya bagi hujah ni dia agak bahasa Arab lah, dia agak memerlukan ilmu bahasa Arab, tapi saya cuba mudahkan. Ibn Taymiyah kata perkataan bahasa Arab amana, beriman, amana, yu'minu, kan, dia perlu ada huruf jar. Kita cakap amantu bi, ada bi tu, amantu billah wa bi rasulihi, kan. Adapun perkataan saddaqa, tasdiq dalam bahasa Arab, dia tak perlu huruf jar. Kita boleh je cakap saddaqtuka, aku membenarkan apa yang kau cakap, tanpa ada huruf jar. So Ibn Taymiyah dia nak timbulkan satu debate, dia nak kata sekarang ni ada beza antara dua kata kerja ni. Kalau betul iman tu maksud dia membenarkan saddaqa, iman tu tak perlu pun huruf jar. Saddaqa perlu apa? Saddaqa tak perlu huruf jar, tapi iman perlu. Kan kena ada amantu bi, kena ada huruf jar bi tu. Dan beberapa hujah lain. Okey. Kenapa saya timbulkan isu bahasa ni? Sebab golongan selain ahli sunnah wal jamaah, antaranya golongan macam murji'ah. Bila saya sebut murji'ah, dia merangkumi dua. Satu, kita ada murji'ah awal-awal yang ekstrim, iaitu gang Jahmiyah. And then kita ada murji'ah terkemudian al-mutakallimin, iaitu golongan ahli kalam lah, macam Asy'ariyah dan Maturidiyah. Di sisi murji'ah, tak kisahlah yang Jahmiyah ataupun yang terkemudian yang ahli kalam, mereka memang kata iman dari sudut bahasa at-tasdiq. Okey, betul. Dari sudut istilah at-tasdiq juga. Situ jadi isu. Kenapa saya bahas? Sebab memang ada orang kata iman dari sudut istilah pun tasdiq juga. Hujah diorang kuat tak? Ya, kuat. Sebab apa? Sebab Al-Azhari nukil ijma' tadi. Kan? Ibn Taymiyah seorang je yang kata iman tu bukan tasdiq saja. So sekarang ni kita ahli sunnah, kita berhadapan dengan pendapat yang disandar dengan ijma'. Sedangkan pendapat tu pendapat Jahmiyah. Jadi
yang diasaskan oleh Jahmiyah lah. So jadi isu. Cuma Ahli Sunnah ada banyak jawapan. Jawapan yang Ahli Sunnah bagi mudah je. Ahli Sunnah kata, perkataan iman ni dia macam perkataan solat dan haji. Bila kita bahas dia datang dari sudut bahasa Arab, itu satu cerita. Bila dia datang dalam nas syarak, itu cerita lain. Solat dari sudut bahasa maksud dia apa? Doa. Adakah ayat Quran yang datang dengan perkataan solat semua maksud doa? Tak. Okey. Boleh tak saya buat kaedah, kan? Memandangkan solat dari sudut bahasa adalah doa, maka semua nas yang ada perkataan solat bermaksud doa. Boleh? Oh, tak ada ulama yang setuju pun. Jadi kita sekarang nak bahas, kita cakap, ya kita setuju dari sudut bahasa iman tu tasdik. Kalau betul kita terima pun. Cuma kita cakap, bila masuk nas syarak, dia ada makna baharu. Kalau orang tanya, makna baharu tu nak dapat dari mana? Makna baharu tu hanya dapat bila kita tengok penggunaan syarak sendiri. Seperti mana solat. Dari sudut bahasa, doa. Dari sudut istilah apa? Perbuatan dan percakapan yang dimulakan dengan takbir yang diakhiri dengan beri salam. Okey. Orang tanya, mana awak dapat definisi solat dari sudut syarak ni, istilah ni? Kita cakap, kena tengok Quran dan hadis lah. Tengok Quran dan hadis, baru ulama buat kesimpulan. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir, muhtatamatun bit taslim. Macam ni ulama dapat kesimpulan tu? Tengok nusus syarak. Jadi, seperti mana kita berhujah, kita cakap solat dari sudut lughah memang betul doa, tapi bila masuk nas syarak kita tak boleh pakai. Seperti itulah iman. Kita cakap ya iman dari sudut bahasa hanya membenarkan, tapi bila masuk nas syarak dia tak cukup. Sebab dalam nas syarak terbukti iman digunakan untuk membenarkan dengan hati, mengucap dengan lidah dan amalan anggota. Yang mengucapkan lidah dan amalan anggota ni, mereka yang pegang dengan definisi tasdik tadi tak terima. Jadi kita menang kat sini. Bahkan dalam kaedah usul fiqh pun kita menang. Sebab kaedah usul fiqh kata, bila berlaku pertembungan di antara bahasa Arab dengan bahasa Quran dan bahasa Arab, bahasa Quran menang. Bila bertemu antara haqiqah lughawiyah, dia cakap haqiqah lughawiyah, maksudnya dari sudut bahasa maksud dia macam ni, dan haqiqah syar'iyah, dari sudut syarak maksud dia macam ni. Kita nak menangkan mana? Kita menangkan haqiqah syar'iyah. Bila dalam dalil kita jumpa Nabi sebut perkataan wuduk, kita faham basuh tangan ke atau wuduk yang kita buat tu? Kita faham wuduk yang kita buat. Kalau ada orang argue, dia kata dari sudut bahasa wuduk basuh tangan je. Kita cakap kaedah kata, once perkataan ni datang dalam nas syarak, lebihkan haqiqah syar'iyah daripada lughawiyah. Yang ni semua ulama usul fiqh sebut. Kita buka mana-mana kitab usul fiqh dia akan sebut haqiqah syar'iyah menang daripada haqiqah lughawiyah. So dari situ kita selamatlah. Kita dah mensettlekan isu ijma' tadi. So kita cakap kalau kita terima pun pendapat ijma' tu tak ada masalah. Kita cakap ya saya setuju betul ijma' dari sudut bahasa hanya masuk tasdik, okey tak ada masalah. Tapi bila kita bahas sudut istilah syarak, kita buktikanlah kat situ dia tak cukup dengan membenarkan dengan hati sahaja. Itu habis isu definisi. Itu baru isu definisi dari sudut bahasa dengan istilah. Sekarang kita nak sebutkan, saya nak sebutkan 4 usul ahli sunnah dalam isu iman ni. Seperti mana dalam isu qada dan qadar sebelum ni saya dah sebut usul ahli sunnah. Kalau dalam isu qada qadar kita dah cakap dah, kena percaya yang Allah ada ilmu Allah, penulisan dekat Lauh Mahfuz, kehendak Allah, kemudian penciptaan Allah. Kalau isu qada dan qadar, dalam isu iman kita ada usul kita juga 4 usul. So yang pertama dari sudut ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah kata usul pertama untuk bab iman ni adalah iman ni haqiqatun murakkabatun min zahir wal batin, min al-zahir wal batin. Maksudnya kita cakap dari sudut ahli sunnah wal jamaah, iman ni dia melibatkan 2 aspek, zahir dan batin. Yang kita boleh nampak luaran itu zahir, dan yang batin. Kalau orang cakap apa maksud zahir dan batin ni, kita cakap itu yang Ibnu Qudamah sebut ni. Yang Ibnu Qudamah sebut tadi, wal imanu qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa aqdun bil janan, itulah maksud dia. Bila kita cakap al iman qaulun bil lisan, menyebut dengan lidah, itu zahir. Orang mengucap 2 kalimah syahadah, kita boleh dengar tak? Ya, kita boleh dengar. Kita boleh nampak? Ya, kita boleh nampak. Itu aspek zahir. Wa amalun bil arkan, amal dengan anggota badan, itu zahir ke batin? Zahir, kita boleh nampak. Tapi aqdun bil janan, i'tiqad dengan hati,
itu zahir ke batin? Itu batin. So isu iman di sisi ahli sunnah wal jamaah, kita cakap ada aspek zahir, ada aspek batin. Macam mana kita tahu? Sebab semua ulama menyebutkan dalam isu iman ni, al-iman qaulun wa amal. Qaulun wa amal. Kita akan jumpa banyak ibarat daripada salaf, kan? Macam Imam Syafi'i kata iman ni qaulun wa amal wa niyyah, dan niat. Ada yang kata qaulun wa amal sahaja, kan? Ada yang kata qaulun wa amal wa i'tiqad. So macam berbeza-beza lah. Sekejap kata qaulun wa amal wa i'tiqad, sekejap kata qaulun wa amal sahaja, sekejap kata qaulun wa amal wa niyyah. Tapi sebenarnya ini semua khilaf lafzi. Khilaf lafzi ni maksudnya apa tuan-tuan dan puan-puan? Maksudnya dia khilaf yang tak bagi kesan. Dia tak efek lah sebenarnya. Dia hanya perbezaan dari sudut kita nak namakan je. Cuma macam mana mereka semua sepakat yang kita ada elemen aqdun bil janan ataupun i'tiqad dengan hati, yang kita cakap. Kemudian kita ada elemen mengucap dengan lidah, and then kita ada elemen beramal dengan anggota. Jadi kalau kita jumpa setengah ulama salaf kata al-iman qaulun wa amal sahaja, full stop, kan? Adakah bermaksud mereka kata qaulun wa amal tu hanya menyebut dengan lidah dan amalan dengan anggota hati, hati tak termasuk? Ulama kata tak. Sebab apa? Qaulun kat situ dua. Qaulun bil lisan dengan qaulul qalb. Bila mereka kata qaul, kadang-kadang merujuk kepada dengan lidah, kadang-kadang merujuk dengan hati. Bahkan setengah ulama salaf dia sebut 4 elemen. Tapi 4 elemen ni tak lari daripada yang kita duk tahu 3 tu lah, iaitu qaulul qalb, iaitu kita i'tiqad Allah tu Tuhan yang layak disembah, satu-satunya Tuhan layak disembah, dan Nabi Muhammad SAW itu pesuruh Allah, dan tak ada lagi Nabi yang datang lepas Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada amal hati. Amal hati macam cinta Allah, mahabbatullah, takut Allah, khauf, takut Allah juga, khasyah, ar-raja, mengharap, at-tawakkul atau tawakal lah. Itu amal hati. Masih lagi elemen batin. And then kita ada qaul dengan lisan, macam menyebut atau mengucap 2 kalimah syahadah. Kemudian kita ada membaca Quran, menyebut zikir, itu semua qaul lisan. Yang terakhir amal bil arkan, solat, zakat, puasa, itu semua amal bil arkan. 4 elemen. Tapi 4 ni berbeza tak dengan 3 tadi? Tak. Sama. Dia sama dengan apa yang Imam Ibn Qudamah sebut ni, rahimahullah. Okey. Jadi pertama dia haqiqah murakkabah, kan? Kita cakap dia haqiqah murakkabah. Okey. Bila kita cakap haqiqah murakkabah, ulama-ulama ni anggap iman dia macam kita cakap pembahagian tauhid kepada 3. Untuk yang pegang pembahagian tauhid kepada 3, kita nak pembahagian tauhid ni tak ada isu. Nak bahagi kepada 2 boleh, 3 boleh, macam-macam boleh, dia istilah. Tapi untuk kita yang siapa yang nak pegang pembahagian kepada 3, dia cakap 3 elemen kena ada, betul tak? Uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat, kena ada 3. Kalau seseorang tu dia ada rububiyah dengan uluhiyah, dia hanya sembah Allah dan diakui Allah tu Tuhan, tapi dia tak ada percaya asma' wa sifat, tak boleh juga. Dia ada asma' wa sifat, ada rububiyah, tak ada uluhiyah, tak boleh. Dia kena ada 3. Itu dalam isu tauhid. Dalam isu iman pun sama. Orang nak dianggap mukmin yang betul, hanya dianggap mukmin betul bila dia ada 3 aspek, iaitu i'tiqad dengan hati, mengucap dengan mulut, dan amalan dengan anggota. Yang ni pun sama juga, kita kena tekankan. Sebab selain ahli sunnah ada yang tak setuju dengan usul ni. Maksudnya selain ahli sunnah ada yang kata, oh tak apa, daripada 3 ni kalau yang ni tak ada, tak bagi kesan kat iman. Itu golongan macam murji'ah lah. Tu yang mereka kata macam kalau tak pakai tudung tak bagi kesan tu, kan? Macam saya tak pakai tudung tapi hati saya baik. Maksudnya dia buang aspek amal. Okey, kita bawa nukilan daripada ulama yang kata bahawa kita kena ada 3 aspek ni. Antaranya Imam Al-Auza'i, sahibul mazhab. Kan, Imam Auza'i ulama besar, ada mazhab dekat Syam sezaman dengan Imam Malik rahimahullah. Kata Al-Auza'i, adraktu man adraktu min sadri hadhihi al-ummah wa la yufarriquna baina al-iman wal amal wa la ya'udduna adh-dhunuba kufran wa la syirkan wa qala al-iman wal amal kahatain. Okey, Al-Auza'i kata
al-iman wal amal kahatain. Iman dengan amal ni macam dua jari aku ni. Maksudnya apa dia kata? Wa qala bi isba'i. Kemudian dia tunjuk dua jari dia. Apa Auza'i kata? La imana illa bi amal wa la amal illa bi iman. Tak ada iman melainkan dengan amal, tak ada amal melainkan dengan iman. Kena ada dua-dua atau tiga-tiga tu lah dengan terperinci. Yang ini Imam Al-Auza'i. Begitu juga kata Al-Auza'i dalam riwayat lain. Bukan Al-Auza'i saja, ramai. Al-Auza'i, Imam Malik bin Anas, Sa'id bin Abdul Aziz. Mereka ni semua kata perawi ni Al-Walid bin Muslim, perawi hadis masyhur, dia kata mereka ni hum yunkiruna qawla man yaqul al-iman qawlun bila amal. Mereka ni mengingkari kata-kata orang yang cakap al-iman ni qaulun sahaja tanpa amal. Yunkirun, mengingkari, mereka cakap salah, tak betul. Maksudnya apa? Maksudnya al-Imam Al-Auza'i dengan al-Imam Malik kata al-iman mesti ada amal. Kena ada qaul dan amal. Kena ada semua, dua-dua atau tiga-tiga tu. Sama juga macam al-Imam Ahmad kata. Imam Ahmad kata al-iman la yakunu illa bi amal. Iman takkan menjadi, iman takkan boleh pergi, kita cakap kan. Al-iman la yakun illa bi amal. Melainkan dengan ada amal. So semua mereka sepakat, bahkan banyak lagi riwayat lah yang ni saya bawa, ada banyak lagi kitab-kitab akidah lah, macam kitab Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnah Jamaah Al-Lalika'i tu banyak dalam tu. Jadi ini menunjukkan yang kena ada tiga-tiga aspek. Kalau tak apa, kita akan pergi dengan lebih lanjut nanti dekat usul nombor 4. Okey. Kemudian kita pergi ke nombor 2. Usul di sisi Ahli Sunnah wal Jamaah, al-iman yazid wa yanqus. Sama macam apa yang Al-Imam Ibnu Qudamah kata dekat matan ni. Kata Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil isyan. Iman ni bertambah dengan ketaatan dan kurang dengan maksiat. Qala Allah Ta'ala wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Demikian itulah agama yang lurus. Kata Imam Ibnu Qudamah, faja'ala ibadatallahi ta'ala wa ikhlasal qalbi wa iqamas salati wa ita'az zakati kullahu minad din. Ini semua amal. Ibadat Allah ni, okay, ibadah kepada Allah, ikhlas dengan hati, iqamas salah, ita'az zakah, mendirikan solat dengan zakat, amalan dengan anggota kan. Semua ini dijadikan sebahagian daripada ad-din. Ad-din tu maksudnya al-iman. Siapa tak ada din, tak ada iman. Siapa tak ada iman, tak ada din. So sekarang dalil mengatakan orang yang melakukan solat dengan zakat dia ada din. Sedangkan solat dan zakat ni amal dengan anggota. So itu wajah istidlal Imam Ibnu Qudamah. Okey, dan sebenarnya Imam Ibnu Qudamah pun ada bawa dekat muka sebelah tu dua dalil untuk kata iman ni bertambah dengan berkurang. Itu dalam surah At-Taubah, fazadathum imana. Ayat tu jelas kata lalu bertambahlah iman mereka. Surah Al-Fath pun ada liyazdadu imana, supaya mereka bertambah iman mereka. So dalil jelas kata ada berlaku, kita cakap unsur tambah. Iman boleh bertambah. Bahkan kalau kita tengok isu iman boleh bertambah dengan berkurang ni, macam Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, wafat 224 Hijrah. Imam Abu Ubaid mujtahid, masyhur, memang sangat alim. Imam Ahmad pun sangat puji. Beliau ada kitab khusus tentang bab iman ni. Dalam kitab beliau nukil ijma' bahawa ahli sunnah kata al-iman yazid wa yanqus. Bahkan kita tak payah pergi jauh pun. Dalam Sahihul Bukhari sendiri, Imam Bukhari memang nakal. Imam Bukhari nukil, menukilkan. Nakal tu bahasa Arab. Nukil, maksudnya nukil bahawa al-iman yazid wa yanqus. Imam Bukhari sendiri nukil. Dan dalam kitab Aqidatul Raziyain, Imam Abu Hatim Ar-Razi dengan Abu Zur'ah ulama hadis, mereka kata adrakna masyayikhana, kami dapati semua guru-guru kami ni min jami'il amsar, dari semua pelosok dunia dengan bandar ni, semua kata al-iman yazid wa yanqus. Iman bertambah dan berkurang. Sampai Imam Sufyan bin Uyainah wafat 198 Hijrah rahimahullah. Imam Sufyan bin Uyainah ni guru Imam Syafi'i, guru utama. Kalau kita buka Musnad Imam Syafi'i, sikit-sikit hadatsana Sufyan. Ni lah Sufyan bin Uyainah ni. Sufyan bin Uyainah ni beliau kata iman ni akan berkurang.
Yang ni Al-Humaidi riwayat dalam Usul Sunnah. Iman ni akan berkurang sampailah tak ada iman. Apa jadi kalau tak ada iman? Kufur, dia akan jadi kufur, orang jadi kafir lah. Kemudian adik Imam Sufyan bin Uyainah mencelah. Dia kata dekat abang dia, tak, iman ni kalau dia mengurang, dia tak jadi hilang. Sufyan kata dekat adik dia, uskut ya sobi, diam kau wahai budak, dia kata kat adik dia. Dia kata macam adik dia tak tahulah kan. Tapi ini menunjukkan Imam Sufyan bin Uyainah faham konsep ni dan dia tekankan bahawa iman boleh menurun. Okey. Cuma isu dia adalah perkataan mengurang yang kus tak warid dalam dalil syar'i. Betul Imam Malik, beliau kata perkataan naqasa atau yang kusu ni, iman kurang ni tak ada dalam dalil syarak. Tapi Imam Malik setuju konsep tu, ada iman kurang dengan tambah tu, Imam Malik setuju. Cuma lafaz naqasa kurang ada tak dalam syarak? Tak ada. Beliau nafi datang dari sudut syarak kan. Cuma Imam Malik kata dah memandangkan syarak bagi tahu, syarak ada perkataan apa? Zada, tambah. So bila kita cakap boleh bertambah, maksudnya boleh berkurang. Perkara yang boleh bertambah ni dalil akli. Perkara yang boleh bertambah dia mesti boleh kurang. Apa yang menerima untuk ditambah, dia mesti menerima untuk kurang. Okay, contoh ni, air ni punya apa, plastik ni kan. Kalau dia terima untuk tambah, kalau dia dekat tengah-tengah separuh, dia menerima untuk tambah, dia pun boleh menerima untuk kurang kalau saya minum. So dalil dia dari sudut lazim akli, apa yang boleh tambah mesti boleh kurang. Sepatutnya lah lazim akli. So walaupun tak ada warid dalam nas syarak macam Imam Malik kata, tapi bila nas syarak kata dah liyazdadu imana, supaya mereka bertambah iman mereka, mestilah boleh berkurangnya iman. Bahkan ada dah hadis yang menyokong benda ni, walaupun hadis tu tak jelas guna soreh perkataan yang kurang tu. Yang Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, tidak ada seorang pencuri pun yang mencuri kecuali waktu dalam keadaan dia tak ada iman atau iman dia rendah, iman dia kurang. Nabi tak guna iman kurang, Nabi kata dia tak beriman. Nabi kata dia tak beriman. So Nabi SAW nak bagi tahu, okay, iman Nabi bila menafikan iman kat sini SAW bukan nafikan iman terus tak ada. Bukan bermakna siapa mencuri itu kufur, tapi nak kata iman tu dah betul-betul sikit, minima. Dan tiada siapa yang berzina kecuali waktu dalam keadaan dia tak beriman. Maksudnya iman dia jadi sikit sangat dah. So hadis tu walaupun tak guna perkataan naqasa ke yang kusu ke, dari sudut makna dia menyokong pendapat ahli sunnah wal jamaah. So yazid wa yanqus penting. Boleh bertambah. Bertambah. Kita ada yang macam kan, macam para al-anbiya. Al-anbiya tambah je iman. Kita orang biasa naik dan turun kan. Kita naik dan turun. Lagi banyak kita buat amal, lagi banyak. Lagi banyak amal ketaatan yang sunat kita buat, lagi banyak iman kita. Okey. Itu usul yang kedua. Usul yang ketiga, ini usul yang paling kritikal sekali. Ahli sunnah kata ajza'ul iman mutafawitah. Juzuk iman ni atau bahagian iman ni mutafawitah ni maksudnya berbeza-beza peringkat, berbeza-beza darjat, berbeza-beza peringkat atau darjat. Yang ni penting. Ni sangat penting. Dan biasanya berlaku kesesatan. Kenapa boleh jadi golongan yang ekstrim macam ISIS ke, dan yang macam kita cakap ekstrim dari sudut macam Murji'ah tu. Kenapa boleh jadi golongan macam ni? Sebab mereka gagal dekat yang nombor 3 ni kan? Mereka gagal dekat nombor 3 ni. Jadi ahli sunnah wal jamaah mengatakan sebenarnya iman ni ada, kita cakap 4 darjat. Pertama, darjat nombor 1 dipanggil aslul iman. Aslu al-iman. Aslul iman ni ulama kata ma bihi yasihhu dukhuluhu fil Islam. Apa yang dengannya dia ni dikira atau consider sebagai seorang muslim. Aslul iman ni nombor 1. Iaitu apa? Dengannya kita anggap seorang tu muslim. Iaitu apa? I'tiqad dan syahadah. I'tiqad dalam hati bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad SAW itu pesuruh Allah, dan menyebut dengan lidah. Ni aslul iman. Sebab dengan hanya ada benda ni dia sah masuk Islam.
Ni, yang nombor 1 ni, i'tiqad dengan ucap dua kalimah syahadah. Kalau orang buat haji 100 kali tapi tak pernah ucap dua kalimah syahadah, kita anggap dia Muslim? Tak. Kalau orang buat haji 200 kali, 300 kali, kita tanya kenapa buat? Untuk exercise, untuk sihatkan badan. Kalau adalah buat, walaupun pelik kan, kenapa buat saja exercise? Tak kira mukmin. Dia kena ada nombor 1 ni, aslul iman. Dan aslul iman ni, bila dia tak ada, tak ada. Maksudnya kalau tak ada, dia bukan mukmin lah. Kalau dia ada, insya-Allah dia mukmin. Kenapa insya-Allah dia mukmin? Sebab kita akan tengok darjat nombor 2. Okey, aslul iman ni yang maksudnya dengan dia lah jadi sah masuk Islam seseorang. Okey. Dan dalam isu aslul iman, ulama kata kita la yu'zar bil jahl. Kita tak bagi keuzuran untuk jahil. La yu'zar bil jahl ni maksudnya kalau ada orang yang dia ada masalah dekat aslul iman, iaitu i'tiqad dan mengucap dua kalimah syahadah ni, masalah dia apa? Katakanlah dia jahil. Oh, saya tak tahulah nak masuk Islam ni kena ucap dua kalimah syahadah. Alasan tu dikira? Tak. Kita akan cakap okey, disebabkan kau tak tahu, setakat ni kau masih lagi tak Muslim. Sekarang dah tahu, kena sebut dulu. So waktu tu dia tak boleh berhujah dengan oh saya tak tahu. Kita tak bagi keuzuran dari sudut jahil dekat nombor 1 ni, aslul iman. Oh saya tak tahu, hanya kena sembah Allah lah. Tak boleh lah. Sebab memang dalam syahadah dah kata Allah ni je Tuhan yang layak disembah. So dia tak boleh tiba-tiba macam mana dia ucap dua kalimah syahadah dia tak faham. So bila ada orang dia ucap dua kalimah syahadah, tiba-tiba kita nampak tiba-tiba dia sembah depan kita, dia sembah Tuhan lain lah. Kita cakap dengan dia, kenapa buat macam ni? Saya tak tahu. Tak tahu, al-jahal kat situ tak boleh dijadi keuzuran untuk kita tak hukum kufur. Sebab hukum kufur kat situ perlu, sebab yang ni yang sah tak sah dah. Dia tak ada terima, hujah tak tahu. Hujah tak tahu datang kat mana? Dekat nombor 2, 3 dan 4 nanti kita sebut. Nombor 1 tak ada. Kalau nombor 1 tu dia jahil juga, maksudnya dia sendiri tak faham apa maksud syahadah. Maksudnya dia bila dia sebut syahadah tu pada at the first place, dia tak sedar apa dia sebut. Bila tak sedar, sah tak dua kalimah syahadah? Tak sah. Burung kakak tua, kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia boleh ikut? Boleh. Mukmin tak? Dia tak mukmin dengan istilah ni lah, dengan istilah syarak ni kan. Dia tak mukmin sebab dia sebut tu dia faham tak? Apa beza burung kakak tua dengan orang yang bila kita ajar dia dua kalimah syahadah, kita suruh dia sebut, dia tak faham apa maksud dia? So tak ada beza. So aslul iman yang penting, dia la yu'zar bil jahl. Ni penting. Okey, nombor 2, arkan atau rukun. Arkanul iman. Yang ni kena buat. Syarak kata kena buat. Kalau tak buat, dia bagi kesan pada iman. Syarak kata kena tinggal. Kalau tak tinggal, dia bagi kesan pada iman. Okey. Bagi kesan dekat sini bukan bagi kesan biasa-biasa. Bila syarak kata kalau tak tinggal ni bagi kesan, maksudnya dia boleh jadi non-Muslim. Kalau syarak kata suruh buat tapi dia tak buat, dia boleh jadi non-Muslim. Sebab ni arkan, rukun. Saya tanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati Allah, kalau orang tinggal rukun solat sah tak? Mazhab Syafi'i kalau tinggal baca Al-Fatihah tak sah. Tak sah. Baca Fatihah tertinggal satu syaddah, mazhab Syafi'i tak sah. Tertinggal satu syaddah aje. Iya tak iya, dia baca iya aje. Tak sah. Fatihah tu tak sah, solat tu tak sah. Rukun tidak dapat tidak, dia kena ada. So arkanul iman, rukun iman tidak dapat tidak, dia pun kena ada. Dia tak boleh oh saya tak ada rukun iman, saya qada balik. Tak ada. Dia kena ada. Either ada atau tak ada je. Dia tak ada pilihan. Kalau orang tanya apa contoh rukun iman? Rukun iman dari sudut kena buat apa? Ulama kata, ini ulama ahli sunnah ada khilaf. Apa yang amalan yang kita dituntut untuk buat, yang kalau kita tak buat, kita boleh jadi non-Muslim. Ini ulama ahli sunnah khilaf kepada 5 qaul. 5 qaul. Syekh Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili, guru Ustaz Asri lah, guru Ustaz Asri Sabri, Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili, beliau ada bahas panjang dalam kitab beliau, Dhawabitut Takfir, 5 pendapat ni. Tapi pendapat yang beliau kata kuat, Syekh Ar-Ruhaili kata kuat, dan yang Ustaz Asri pun tarjih, iaitu yang amalan yang kita kena buat, yang kalau kita tak ada ni kita tak beriman, mendirikan solat. Jins as-salah. Bila saya cakap jins as-salah, jenis solat, bukan afrad, bukan 1, 2, 3 solat. Solat tu sendiri secara holistik, secara kesemuanya. Kalau seseorang
IC kata Muslim, daripada lahir dalam keluarga Islam, tak pernah solat walau sekali pun, yang tu dia tinggal jins as-solah. Kalau orang hari-hari dia solat tapi 3/5, subuh dia tak solat, zuhur dia solat, asar, alamak, solat akhir waktu tapi solat lagi, isyak tertidur, kiranya ada lompong-lompong macam keju lah, lubang-lubang kan, cheese, macam cheese. Yang ni dikira tinggal solat secara jins ke? Tak, ni ulama kata tinggal afrad. Tinggal afrad solah yang rajih dalam ahli sunnah wal jamaah tak kafir. Dia jadi kufur bila tak pernah solat totally. Sebab tu kalau kita tengok khilaf 4 mazhab pun dalam isu tinggalkan solat, mazhab Syafi'i kata dia, kalau kita tengok khilaf, mereka khilaf tentang kalau tinggal 1 atau 2 waktu dengan sengaja. Mereka dah tak bahas dah tinggal totally. Seolah mereka dah faham kalau tinggal totally ni kita dah tak bahas dah. Yang Imam Syafi'i kata siapa tinggal dengan sengaja, kemudian kalau paksa dia tak nak buat, kemudian dia kena hukum had, kena hukum hudud, mazhab Syafi'i. Yang tu tinggal berapa waktu? 1 atau 2 waktu, khilaf di kalangan ulama mazhab Syafi'i, khilaf Syafi'iyah. Itu 1 atau 2. Jin solat tinggal, khalas. Yang ni ulama salah bahas panjang. Dan ada khilaf pun di kalangan ulama salah. Cuma yang ni qaul yang disokong ramai. Antaranya Imam Ahmad pun sebut. Imam Ahmad sebut dalam Usulus Sunnah yang ni. So, kalau someone Muslim mengucap 2 kalimah syahadah, i'tiqad betul, tapi tak pernah solat, qaul yang ni, kalau ikut qaul yang rajih di sisi Ahlussunnah wal Jamaah, dia tak kira Muslim. Sebab tu saya cakap tadi, jins solat, bukan tinggal lompong-lompong tu. Kalau yang tinggal malas macam zaman sekarang, banyak tak? Banyak tinggal malas. Kadang-kadang yang delay kan, ada kerja, ada meeting pun banyak. Yang ni kufur, tak kufur. Tapi bila saya cakap tak kufur, bukan benda ringan, masih dosa besar. Jangan kita dengar, tak kufur, macam rasa hati ni lega. Tak, ini dosa besar ni. Yang mengabaikan solat ni, dosa besar, bukan benda kecil. So, yang amal yang kena ada, yang kita cakap arkanul iman yang nombor 2 ni, kena dirikan solat. Dari sudut arkanul iman yang kita kena tinggal apa? Kena tinggal daripada menyembah selain Allah. Okey, dia pergi solat dekat masjid 5 waktu, alhamdulillah, ucap 2 kalimah syahadah. Okey, bagus. I'tiqad hati pun okey. Tiba-tiba kita nampak dia pergi kuil. Kita nampak pergi kuil bukan nampak dia pergi kuil tu dia tengah tolong orang accident dekat depan kuil, tak. Dia masuk dalam kuil duk tengah pegang colok. Dia ada problem dekat arkanul iman juga. Sebab arkanul iman kan saya dah bahas solat. Solat ni dari sudut apa yang syarak tuntut kena ada. Apa yang syarak tuntut untuk kena tak ada, maksudnya kena tinggal, iaitu jangan sembah selain Allah. Kalau dia solat sekali pun tiba-tiba kita nampak dia pegang colok kat kuil, Allahu Akbar. Zahir perbuatan dia kufur. Boleh tak dia minta keuzuran sebab jahil? Tak boleh, sebab yang ni isu balik kepada syahadah. Syahadah kita dah clear tak boleh sembah selain Allah, tiba-tiba kita nampak dekat depan Buddha dia duk pegang colok. Na'udzubillah min zalik lah. Na'udzubillah, tak boleh macam tu kan. So yang ni isu dekat arkanul iman, isu arkan. So aslul iman, arkanul iman, kita cakap keuzuran dia tak boleh jadi hujah. Keuzuran tak boleh jadi hujah untuk dia justify diri, tak boleh. Nombor 3, wajibat. Wajibat al-iman. Wajibat ni dia bagi kesan kat iman, tapi dia tak buat orang tu kufur. Contohnya, tinggal bayar zakat. Iman dia sangat rendah. Apa lagi? Tinggal puasa, sangat rendah. Dia buka puasa semua kan. Dia tak puasa Ramadan, zakat tak bayar. Yang ni dia tinggal wajibat. Dia tak tinggal arkan, dia tinggal wajibat. Adakah dia jadi kufur? Tak. Ahli sunnah kata tak jadi kufur, tak jadi kafir lah. Tapi dia dosa. Dia wajib. Bila kita kata wajibat, maksudnya syarak kata kena buat. Syarak kata kena buat zakat, kena buat puasa. Kemudian kena tinggal zina, kena tinggal minum arak. Tiba-tiba dia berzina, tiba-tiba dia minum arak. Okey, kufur tak? Tak. Ahli sunnah wal jamaah tak kufurkan dia, tak kafirkan dia lah. Yang ini, dan bila kita faham yang nombor 3, yang wajibat ni, wajib tinggal dan wajib buat ni, yang ni lah yang Imam At-Tahawi sebut dalam Matan Aqidah Tahawiyah, yang ahli sunnah tak kafirkan orang dengan dosa. La nukaffiru bizam. Kami tak kafirkan orang dengan dosa. Maksudnya sekarang dia minum arak, dia buat dosa besar lah. Okey, kufur tak? Tak.
Tapi iman dia berkurang dengan sangat kritikal lah. Kan? Orang yang berzina dengan orang, iman dia tipis macam bawang. Dia sipi-sipi. Tapi masih lagi Muslim. Masih lagi Muslim. So ini maksud ulama ahli sunnah bila mereka nukil ijma'. Ramai yang nukil ijma'. Antaranya Imam Ibn Qattan Al-Fasi. Dia ada kitab khusus tentang ijma'. Al-Iqna' fi Masail Ijma'. Beliau nukil ijma' ulama' yang kita tak kafirkan orang dengan dosa. Bila kita cakap dosa apa kat sini? Dosa besar. Dosa besar ni pula lagi khusus yang dekat level wajibat. Sebab syirikkan Allah dosa besar juga. Yang tu of course lah keluar agama. Yang ni yang buat minum arak, berzina, ni. Dia bagi kesan dekat iman. Iman dia kritikal teruk tapi tak keluar daripada agama. Ni tak keluar daripada agama. Itu wajibat. Wajibat al-iman. Kemudian kita ada mustahabbat yang terakhir. Mustahabbat ni amalan sunat. Tinggal bagi kesan kat iman, dia tak kurangkan, tapi dia maksudnya dia kata iman kita tahap tu lah. Bila kita tinggal buat solat sunat, dia tak kurang macam kita minum arak tolak macam tu. Dia hanya bagi tahu iman kita tahap tu je. Kalau kita tambah lagi buat amalan sunat, tambah. Buat witir, buat tahajud, buat apa pula, solat sunat wudu, solat sunat taubat, solat sunat macam-macam, tambah. Itu mustahabbat al-iman. Mustahabbat dengan wajibat dia tak kacau. Dekat isu dia ni kira mukmin ke tak mukmin. Dia ni kira mukmin ke tak mukmin. Okey. Ni faham tuan-tuan dan puan sekalian? Yang nombor 4 ni, nombor 3 ni penting. Maksudnya ada tafawut. Ada berbeza darjat dengan peringkat. Dan biasanya orang gagal faham benda ni lah dia jadi sesat. Macam Khawarij yang ada zaman Sayyidina Ali, bahkan yang zaman moden pun neo Khawarij. Mereka mengkafirkan orang sebab dosa. Mereka mengkafirkan orang sebab dosa. Kenapa mereka buat macam tu? Sebab mereka tak faham yang nombor 3 ni. Mereka tak faham yang nombor 3. Mereka tak tahu yang dosa besar ni dia wajibat. Dia bukan arkan ataupun asal al-iman. Ini penting sangat tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Okey. Itu asal nombor 3. Asal yang nombor 4, yang terakhir dalam ahli sunnah wal jamaah, hubungan antara zahir dan batin ni, ulama kata al-alaqah baina az-zahir wal batin alaqatu talazum. Hubungan talazum, saling melazimi. Kalau hati kita punya iman kuat, amalan kita pun sepatutnya bertambah. Kalau hati kita punya iman rendah, amalan kita pun rendah. Kalau amalan kita banyak, hati kita punya iman pun tambah. Kalau amalan kita rendah, hati kita pun rendah. Dia relationship dia macam itulah. Dia naik sama-sama, turun sama-sama, ada sama-sama, tak ada sama-sama. Itu alaqatut talazum. Okey. So, hubungan antara hati dengan amal, yang saya sebutkan jenis amal macam solat kan. Okay, kalau solat tak ada, itu maksudnya hati tak ada terus. Kalau someone tinggalkan solat sepanjang yang macam kita bahas arkanul iman, dia tak ada hati terus. Hati dia tak ada i'tiqad terus. Kalau orang tanya ahli sunnah, apa dalil dia? Dalil dia banyak lah. Hadis yang jelas kan, macam Nabi SAW sebut dalam hadis Sahih Muslim, beza antara muslim dan kafir itu tarkus salah. Bainal muslimi wal kafir tarkus salah kan. Beza antara orang Islam dengan orang kafir itu meninggalkan solat. Dan banyak lagi hadis lain yang soreh tentang solat. Jadi hubungan dia talazum. Betul Ibn Taymiyah kata, bila talazum ni maksudnya apa? Yang ni perlukan, ni dalil akli Ni dalil akli. Ahli sunnah guna dalil akli. Bila kita cakap lazim tak ada, malzum pun tak ada. Okay, nanti saya akan huraikan. Mungkin dengar apa lazim malzum ni. Saya akan huraikan. Ahli sunnah kata bila lazim tak ada, malzum tak ada. Lazim ni maksudnya lazim daripada kita buat satu perkara. Bagi contoh kalau saya ketuk pintu nak datang rumah orang nak masuk, lazim dia keluar bunyi tak? Keluar bunyi. Keluar bunyi ni adalah lazim dari perbuatan mengetuk pintu. Ahli sunnah, bukan ahli sunnah lah. Yang ni dalil akli. Bila lazim tak ada, malzum tak ada. Bila bunyi ketuk tak ada, maksudnya berlaku tak ketuk pintu at the first place? Tak berlaku pun. So intifa'ul lazim yadullu ala intifa'i al-malzum. Ni dalil akli. So tinggalnya solat, hilang lazim sebab solat ni lazim kepada ada i'tiqad hati. Maka hati tu pun dia tak clear lah. Malzum dia tak ada. So sebab tu ahli sunnah kata siapa tinggal solat tak mukmin. Tinggal yang jin solat ni. Bukan tinggal 1-2 jin solat tinggal. So intifa'ul lazim yadullu ala intifa' al-malzum. Sama macam
tak berlaku pun ketuk pintu kalau kita tak dengar bunyi, sebab bunyi itu adalah lazim daripada ketuk pintu. Begitu juga orang yang tak solat, sedangkan solat ni lazim kalau dia ada iman, dia tak ada iman. Tapi ini kita kena faham, yang ni hanya dekat solat je, dekat zakat tak. Macam mana kalau ada orang timbulkan isu, Ustaz, habis yang Sayyidina Abu Bakar orang tak bayar zakat macam mana? Okey, kalau saya tanya tuan-tuan dan puan-puan, saya cakap tadi tinggal solat je yang jadi tak muslim. Kenapa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu Khalifatun Nabi SAW perang dengan orang yang tak bayar zakat? Tak ke bercanggah dengan yang apa saya cakap tadi? Yang ni sebenarnya ada jawapan dia. Kalau kita tengok kitab sirah ataupun kitab sejarah, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bukan perang orang yang tak bayar zakat sahaja. Dia perang orang yang enggan mani'iz zakah. Yuharibu mani'i az-zakah, menyerang atau memerangi orang yang enggan bayar zakat. Dia bukan tak bayar sebab malas ke sebab tak ada masa. Enggan ni maksudnya apa? Maksudnya dah datang polis datang rumah, dah pegang tangan, kau bayar zakat sekarang, kalau tak kita orang masuk penjara pun tak mau. Tu enggan. Enggan memang buat orang jadi kufur. Enggan. Kalau tinggal puasa sebab malas, tak apa. Ni enggan. Khalifah datang, bawa polis, bawa Hay'ah Amar Ma'ruf Nahi Munkar semua, pegang dia dah ugut dengan nyawa ni, sama ada kau puasa hari ni atau tak puasa. Enggan. Betul ulama kata antara manat takfir, antara sebab berlaku takfir adalah kufur iba. Kufur iba ni kufur enggan. Siapa yang hidupkan sunnah kufur enggan ni, orang pertama buat perangai ni, Iblis laknatullah. Aba wastakbara. Allah suruh buat apa? Sujud dekat Nabi Adam. Dia apa dia buat? Enggan. So sama tak? So Sayyidina Abu Bakar alim, dikiaskan Iblis jadi kufur sebab iba iaitu enggan. Sama juga dengan yang iba daripada bayar zakat. So diorang bukan tak bayar zakat sahaja, diorang enggan. So tak timbul iskal, tak timbul isu. So Ahli Sunnah wal Jamaah selamatlah daripada iskal kat situ. Okey. Ada beberapa lagi isu berbangkit, lepas tu saya habiskan. Okey, isu murtakibul kabirah, pelaku dosa besar. Di sisi Ahli Sunnah wal Jamaah macam ni, kita dah bahas tadi, dia tak jadi kafir. Ahli Sunnah wal Jamaah tak mengkafirkan orang sebab lakukan dosa besar. Cuma ulama Ahli Sunnah wal Jamaah khilaf, kita nak panggil dia apa? Ada dua kaul lah yang Imam Ibn Rajab nukil. Kaul pertama, yang buat dosa besar ni walaupun dia masih muslim, kita panggil dia mukmin naqisul iman. Mukmin yang iman dia rendah. Ataupun ada istilah lain yang Ibn Taimiyah sebut dalam kitab beliau Al-Iman Al-Awsat, al-fasiq al-milli. Al-fasiq al-milli. Fasiq dia buat dosa besar tapi milli, maksudnya masih dalam millah, masih dalam agama Islam lagi. So disebabkan dia buat dosa besar, dia tak keluar agama lagi. So dia fasiq milli, masih lagi dalam millah agama kita, masih lagi agama kita. Ada juga yang namakan orang yang buat dosa besar ni sebagai muslim. Ada yang ulama Ahli Sunnah tak bagi panggil orang ni sebagai mukmin, kata hanya boleh panggil muslim. Tapi yang ni khilaf lafzi lah. Mereka sepakat dari sudut kita tak menghukum kufur siapa tinggal dosa besar. Cuma mereka khilaf dari sudut nak panggil nama apa, muslim ke, mukmin naqisul iman ke, fasik milli ke, tak apa. Tuan-tuan dan puan-puan pilih mana-mana lah, insya-Allah okey. Sebab dia khilaf yang tak bagi kesan. Okey. Saya tanbih sikit. Isu iman ni sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dia berkait dalam bab akidah. Dia ada satu bab nama dia Al-Asma' wal Ahkam. Bukan Al-Asma' wal Sifat, yang tu cerita lain. Ni Al-Asma' wal Ahkam. Al-Asma' wal Ahkam ni perbahasan tentang kita nak letak nama ataupun nak label orang. Bila kita label orang muslim, bila kita label orang mukmin, bila kita label orang fasik, bila kita label orang kafir, bila kita label orang munafik, bila label orang mubtadi'. So perbahasan al-asma' wal ahkam ni dia berlega sekitar isu iman ni. So siapa yang dhabit, dia kuat dhabit ni, maksudnya dia tekun betul-betul bab ni, dia faham Ahli Sunnah punya usul, dia akan lagi clear dalam isu asma' wal ahkam. Nah, kebanyakan orang yang jadi sesat zaman moden ni, neo khawarij semua tu, sebab dia pun tak dhabit isu al-asma' wal ahkam ni. Cuma al-asma' wal ahkam ni saya tak bahas malam ni lah sebab dia agak panjang. Cuma saya nak tanbih, saya nak bagi tahu yang isu iman ada kaitan rapat dengan isu al-asma' wal
ahkam. Asma' ni maksudnya apa? Kita label dia, bagi nama. Ahkam ni apa hukum yang terbina daripada kita bagi nama tu. Sebagai contoh, kalau kita label seseorang tu kafir, apa hukum yang yatarattab ala zalik? Apa hukum yang terbina daripada kita namakan orang tu kafir? Tak boleh warisi harta dia, isteri dia kena cerai, tak boleh tanam kat kubur orang Islam, tak boleh solat jenazah, macam tu. Ini isu al-asma' wal ahkam. Kemudian last sekali, yang ni point last yang nak sebut, bila kita faham iman di sisi Ahlussunnah wal Jamaah ni ada aspek batin dengan zahir, iaitu kepercayaan dengan hati, menyebut dengan lisan dan amalan dengan anggota. Kita kena faham nawaqidul iman, pembatal iman. Kita ada nawaqidul wudu, pembatal wudu, kan? Pembatal wudu kita ada, kan? Kita ada juga pembatal iman. Pembatal iman seperti mana iman ni dia ada aspek hati, aspek lidah dengan aspek anggota. Nawaqidul iman, pembatal iman pun ada aspek hati, lidah dan anggota. Sebab ada setengah golongan selain Ahlussunnah wal Jamaah, mereka kata, oh, kalau amalan dia tak buat orang tu kufur. Sedangkan amalan pun ada nawaqid juga. Apa bukti dia? Ada dalil dalam Quran, antaranya isu golongan munafik yang mempersendakan Nabi SAW dengan sahabat ketika berjihad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la in sa'altahum la yaqulunna inna kunna nakhudhu wa nal'ab. Bila kamu tanya mereka, mereka akan jawab, kami ni dulu main-main, sembang-sembang main-main je. Bila kami namakan orang mukmin ni macam gemuk dengan pemalas. Diorang pelekehkan Nabi SAW dengan sahabat Nabi. Dia kata, tengok ni perut besar tapi malas pergi perang. Cakap kat siapa ni? Dekat Nabi SAW dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Yang sebut ni munafik. Bila ayat Quran kata, bila kamu tanya mereka apa yang kamu buat, dia cakap, tak, kita main-main je, kan? Kunna nakhudhu wa nal'ab, kami sembang-sembang, kemudian main-main. Kemudian ayat tu sambung, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Adakah dengan Allah dan rasulnya dan ayat-ayatnya kamu buat lawak, kamu persendakan? Kemudian ayat seterusnya apa? La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan bagi alasan kamu dah kufur setelah keimanan kamu. Ini dalil jelas amalan pun ada nawaqidul iman. Maksudnya pembatal iman boleh masuk dekat amal i'tiqad hati, ucapan lisan dan juga amalan. Sekarang Al-Quran kata mereka kafir. Kafartum ba'da imanikum. Kamu dah jadi kafir setelah kamu beriman. Okey, kenapa dia kufur? Sebab dia istihza, mempersenda tadi. Yang qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Mempersenda ni amalan ke i'tiqad? Amalan. Dia orang duk buat lawak, duk hina-hina Nabi kan sahabat sallallahu alaihi wasallam dengan radhiyallahu anhu ajma'in. So ini bukti nawaqidul iman masuk dekat isu amalan anggota pun ada. Amalan lisan, oh banyak sekali. Amalan hati, of course lah. So ini antara apa yang ringkasan yang saya boleh sebut malam ni. InsyaAllah dalam 2 kuliah lagi kita habislah matan Lum'atul I'tiqad Imam Ibnu Qudamah ni rahimahullah. Jadi malam ni saya habis kat sini saja. Ada apa-apa soalan? Ada? Tak ada Kalau tak ada, wallahu a'lam, apa yang betul itu daripada Allah, apa yang betul dan baik itu daripada Allah, yang lemah tu daripada diri saya sendiri. InsyaAllah nanti lagi 2 kelas dalam minggu ni kita habislah kita punya matan ni. Kemudian kita boleh buatlah perayaan ke, celebration ke apa, makan ke apa. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.